kembali lagi bersama saya Madam Yan dalam rancangan podcast soal FPTM USAS. Jadi kita nak soal siapa, saya ke kamu. Hari ini sudah tentu kita akan soal kita punya jemputan kita pada hari ini. Dan bukan orang biasa ya jemputan kita pada hari ini, orang lama di USAS. Korang orang lama. Tapi sebelum saya kenalkan siapa jemputan kita, minta tolong semua yang tendang menonton podcast soal FPTM ini untuk terus subscribe kita punya YouTube FPTM USAS, TikTok FPTM USAS, Facebook, Instagram, minta tolong follow, share, like dan subscribe lah sebab kita perlukan dapatkan 1 subscriber. Okay, jadi tak nak membuang masa, saya kenalkanlah kita punya jemputan. Okay, di sebelah kanan dan kiri, minta tolong kenalkan masing-masing. Tercengang dua-dua. Jangan sangat tu, bukan kena-kena kan. Aku start dulu lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So, thank you Yan ajak kita hari ni kan. So, nama saya Nuraihan binti Muhammad Nur. Biasa orang panggil, kalau dalam Kerjaya ni orang panggil Puan Raihan lah. Tapi kalau dah kawan-kawan tu biasa orang panggil Cik An. Cik An. Cik An. Jiran-jiran panggil Cik An. So cuma adalah kawan-kawan staff tu memang ada juga yang panggil Cik An. Nampak muda lah. Panggil Cik An. Terima kasih kan. Panggil Kak An Cik boleh An tu bukan makcik tau. Cik An bukan makcik kan. Dia macam nama Cik An lah. Yelah, nama pendek lah kan. Kalau Cik. ejaan tu kita suka letak CEK. CEKAN kan. Cik An. Macam tu. Bisa saya panggil kakak boleh ke? Kak An. Boleh lah. Tapi dah lama sangat lah orang tak panggil Kak An tu. Sebab memang kalau member, kalau yang kawan-kawan junior pun memang Cik An. Macam tu kan. Okay. Tak apa, special sikit lah. Saya panggil Kak An. Okay, kenalkan diri. Assalamualaikum. Saya Zurul Naim Zainul Rashid. Orang panggil Zurul je lah. Cuma setahun dua ni student baru masuk panggil Sir Zurul lah. Oh, panggil so Sir. rasa pelik sikit sebab sebelum ni orang panggil Zurul ataupun Cik Zurul. Oh, kenapa pelik? Panggil Sir. Tak tahulah. Sebab dah terbiasa pada awal masuk dulu orang panggil Cik Zurul. So setahun dua ni lepas COVID lah. Apabila waktu COVID tu kita belajar tak jumpa student. Okay. So diorang duk biasakan dalam WhatsApp Sir kita layan je lah. Rasa muda tak Sir tu? Taklah juga. Cuma rasa formal kan. Oh, rasa formal. Jadi Cik Zurul tu lebih okey lah saya rasa. Ataupun Zurul lah, kalau korang panggil Zurul lah. Okay, so hari ni kita bawakan Kak Raihan, bagi Kak lah senang, Kak Raihan dengan Cik Zurul. Sebab kita nak bertanya lah, kita nak korek rahsia ni, latar belakang masing-masing ni daripada mana dan sebagainya lah. Okay, jadi soalan pertama yang saya nak tanya, daripada mana asal usul? Siapa nak jawab dulu? Asal tanya je, siapa nak jawab, dua-dua Ni pandang. mesti nak angkat kening kalau jawab dulu kan. Dulu lah. Kalau jawab dulu ni ada hadiah. Okay, asal dari mana? Tadi kena korek rahsia kan? Tu nak kena korek juga memory tu, cik. Macam tu kan. Asal ni, selalu asal ni kita susah nak cakap lah lahir kat mana ke, ataupun memang membesar kat mana kan. Boleh, Tapi boleh cerita. Kalau lahir tu sebenarnya dekat Lumut lah. Lumut, Perak. So pernah membesar di Kedah dulu awal. Okay. Sampai darjah 3 dan berpindah ke Seri Manjung, Perak. Oh, orang sini je lah. So Lala balik Perak balik lah. Sebenarnya mak ayah tu memang orang kampungnya di Perak. Jadi balik ke Seri Manjung, Perak, dan sampai sekarang lah di Perak lah nampaknya. Belajar je lah. Pernah lah merantau negeri lain sekejap kan. Tapi belajar je lah. Dia tak lari lah. Memang Tak lari. Memang orang Perak lah. Jadi orang Kuala pula sekarang. Orang Kuala. Macam susah sikit kot jadi orang Kuala kan ni, cik. Sebab tak jauh sangat. Jadi kita berulang je lah hari-hari. Okay, so adik-beradik anak nombor berapa? Anak sulung daripada 8 adik-beradik. Wah, Kak Long tegas ni. Kak Yong. Kalau ikut Kak Yong, family panggil Kak Yong. Okay. Sebab Perak kan. Perak ni Kak Yong kan. Tapi ramai 8 orang adik-beradik. Ya, 8 orang adik-beradik. Okay, berapa perempuan, berapa lelaki? Ada 5 perempuan, ada 3 lelaki. 5-3 Kak Yong. Kak Yong. Menjaga adik-adik ni. Itulah. Macam tu lah. Kalau ikutkan membesar. Last dapat adik pun form 4. Dah besar lah kiranya, dah last dapat adik kan. Ya. Okay, Cik Zurul pula. Okay. Saya dilahirkan di Jitra, Kedah. Kemudiannya berpindah ke Alostar lah. Waktu kecil sampailah form 5 lah, biasalah. Sekolah. Cik Zurul sangat formal. Saya rasa cakap YB. Bakal tu, bakal YB. So, saya... cakap dengan YB. Betul.
Betul. Makan lah. Dia mula-mula ni mungkin agak awkward sikit lah. Okay. Kan? Maybe lepas ni okey sikit. Jadi Okay. saya lahir kat Ditra, Okay. membesar di Alostak, Mhm. sekolah Alostak sampai tahun 95. Okay. Kemudiannya saya belajar di KL lah. Di KL. Bekerja di KL sampai tahun 99. Mhm. 99 saya pindah jadi orang Kuala lah. So Hmm. 99 saya pindah balik Kuala, ikut isteri orang sini. Dan sampai sekarang lah. Sampai InsyaAllah. sekarang. Sampai pencen lah kot insyaAllah Kuala. InsyaAllah. Yes. Dia ada terma ikut isteri tau. Ya. Selalu kan ikut suami kan. Romantik. Ya. Itulah. Okay. So, dua-dua macam Kak Raihan anak sulung. Okay. So Kak Raihan ni mesti pegang tanggungjawab yang berat lah kita kata kan. Sebagai seorang kakak kan. So macam family tu. Asal usaha family. Maksudnya adakah daripada keluarga yang senang ke? Ataupun keluarga yang susah macam mana? Boleh tak nak kongsi? Susah senang ni kalau bagi saya subjektif lah sebenarnya. Yeah. Saya suka kalau saya suka expresskan feelings tu. Kalau kita happy, kita susah pun kita happy rasanya tak ada masalah lah. Kan? Kalau kita senang pun kita tak happy pun tak best juga kan. Yeah. Tapi kalau daripada segi kata apa taraf lah taraf keluarga tu biasa je lah kami ni. Abah dulu juruteknik. Okay. Mak tak bekerja. Mak kerja lah. Mak sebenarnya cikgu sekolah. Tapi lepas dapat adik nombor 2, so pun mak decide untuk berhenti. Jadi tinggal abah seorang je lah yang menyara keluarga lah kalau ikut kan. So biasalah 8 adik-beradik ni bagi saya. Yelah kalau mak tu selalu cakap kan, biar anak ramai ni rasa rumah tu tak sunyi. Dan Alhamdulillah lah mungkin doa pun mak abah harapnya rumah tu tak sunyi. Sebab tak semua orang lah adik-beradik ramai rumah tak sunyi kan. Kadang-kadang bila dah masing-masing membesar ni, dia orang dah macam kita dah pergi jelajah ke negeri-negeri lain sebab berkerjaya dan sebagainya. Tapi rezeki mak abah ni, anak-anak ni ada daripada 8 orang, ada 6 orang di Perak. Kan 6 orang di Perak. Jadi 6 orang di Perak ni pun semuanya di Ipoh. Nampak? Rumah mak pun kat Ipoh. Jadi 6 orang di Perak di Ipoh. Seorang adik di Damansara, seorang lagi di Senawang. Senawang Negeri Sembilan. Ini kalau hari raya mesti meriah ni. Tak hari raya pun Alhamdulillah. meriah. Kurang meriah sikit. Rumah ni kurang meriah sikit masa raya PKP kan. Tapi dalam handphone tu orang kata penuh lah skrin tu. Maksimum dah 8 kan. Penuh lah skrin tu. Bila buat video call tu kan. Jadi macam tu lah. Jadi sederhana je kami ni. Tapi kalau yang selalu saya ingat lah kalau zaman kami membesar ni kan. Saya rasa sampai sekarang pun mungkin ada orang macam tu. Bila mak goreng cok kodok je kan, dah biasa tanya dah. Mak berapa seorang ni? Benda tu biasa dah. Kalau mak masak udang, masak merah ke apa, mak ni berapa ekor seorang ni? Benda tu biasa. Bahagi memang dah. Ya, memang dah tanya siap-siap dah. Okey. Jadi kalau kita dah tahu kan? kalau dah tahu dah 5 ketul 5 biji je cok kodok seorang, sama ada nak makan terus ke ataupun ambil dulu 2 3 simpan ke kan. Tanya tu tanyalah as formality kan. Tapi biasanya yang cerdik tu cerdik jugalah kan. Yang ambil last kadang-kadang tinggal 3 macam tu lah. Macam tu lah. Tapi macam tu lah. Tapi rasanya hidup tu biasa, happy lah kan. Tapi daripada ramai kepala. So biasalah tu gaduh-gaduh. Tapi rasa 2 orang pun kalau gaduh-gaduh juga kan. Gap dekat tak? 2 tahun seorang lebih kurang. 2 tahun seorang? Ya. Okey lah. Dia jadi rapat lah. Jadi macam kawan-kawan kalau keluar kan. InsyaAllah lah macam tu lah. Alhamdulillah kan. Okey, macam Cik Zura pula? Saya anak nombor 4 dari 5 adik-beradik. Okey. So anak lelaki bongsu lah kalau ikut. So lelaki agak manja bongsu. lah sikit dengan ayah dengan mak ni. Beza karakter kita lah. Seorang sulung dan bongsu ni. Pasal panggilan adik tu melekat lah sampai tua pun bila balik jadi adik lah. Kan? Yelah jadi adik lah. Adik lelaki. So adik bongsu tak dipanggil adik. Adik bongsu dipanggil nama. Jealous adik tu. Cuma kalau kita membesar ni kata mewah tu tak lah. Cuma agak selesa. Agak selesa. Macam Puan Rehan, bapak saya pun bekerja kerajaan. Mak suri rumah. Okey. Kemudiannya cuma dalam membesar tu kita melihat bahawa saya lah tengok jarang tengok ayah di rumah. Maksudnya bila kita bangun pagi ayah dah keluar. Sibuk. Dia sibuk. Bila kita balik tidur baru ayah balik. Baru balik. Jadi selalunya saya jumpa ayah ni kalau hari dia tak ada kerja apa-apa, dia pergi lambat sikit ataupun hujung minggu je lah yang jumpa dia.
Oh, Tapi sedih mungkinlah jugalah. tu antara faktor yang menyebabkan bahawa walaupun jarang jumpa, tapi dia manjakan kita. Dia manjakan kita dengan mungkin dia nak tebus balik lah masa yang hari Minggu, hari biasa dia tak ada, hari Minggu dia ada. Jadi itulah kalau nak kata mewah tak mewah. Cuma kalau minta tu insyaAllah dapat lah. Adalah sikit kan. Dan kita pun mak ayah tak ajak mewah. Cuma mak ayah ni dia ajak sejak kecil reward system. You have to earn whatever you want. So adik kalau you nak ni, exam you kena ni. Reward. Dia macam tu. Dia tu. So kita selalu kita buat lah. Okay ayah 1A adik nak RM20 ke apa kan. So dapat lah, dia dapat. ajak, dapat lah kan. Dapat lah. Jadi mungkinlah kehidupan saya membesar tu tak macam kawan-kawan di sekolah sangat lah. Sebab nak kata ayah rajin main sekolah, ayah tak rajin main sekolah. Cumanya the beauty is dekat rumah saya ni ada orang jual kuih. Orang panggil Mak Tengku dia. Kalau ada start dulu Mak Tengku ni famous lah. Tepuk talam dia sedap. Dan cikgu-cikgu saya suka membeli belah dekat cikgu dekat situ. Membeli belah ni beli kuih lah. Beli kuih, beli cucuk semua situ. Jadi setiap kali pi tu mak saya suka pi dan bawa saya sebenarnya. So bila kita pi akan jumpa cikgu lah. Dan cikgu akan khabar lah. Oh anak you ini. Secara tak rasmi je. Tak rasmi lah. Walaupun ikut yang baik ke tak tu? ada yang baik tapi banyaknya yang tak baik lah. Yang tak baik lah. Sebab saya boleh cerita kat noh. Saya ni memang malas. kita bawa memang nak bagi cerita habis. Saya ni sebenarnya malas bawa dia sekolah. So kalau biasalah budak lelaki malas bawa dia sekolah. Cikgu marah lah. Biasalah kan. Zaman dulu cikgu marah tak dengar. Lepas tu cikgu cubit tak jalan. Sampai last cikgu sepak lah. Pun tak jalan. Kan? Tak jalan. Lepas tu cikgu kebetulan jumpa mak dekat beli kuih. Cikgu kata lah, anak puan ni bla 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 bla. Kalau dia tak berubah, saya pindah kelas dia. Kena tang tu juga mak mendengar. Kan? So bila mak dengar ni, balik-balik tu mak tak cakap banyak dah. Mak habaq kat ayah. Kena lah. Kita kena lah zaman dulu. Kena dan saya rasa itulah yang menyebabkan akhirnya tu saya jadi rajin sikit lah. Dan nasib saya berubah naknya untuk masuk ke sekolah yang agak baik pada sekolah menengah. Sebab arwah cikgu ni. Kalau tak report pada mak saya balik tak kena sepak dengan saya. Mungkin saya terus main lah. Dia dapat masuk. Sekolah menengah tak dapat masuk yang elok sikit lah zaman tu. Untunglah dia punya parents meet dia sambil beli kuih kan. Tapi itulah. Memang dikenang sampai bila. Memang dikenang sampai bila tu. Ada lagi yang kuih tu? Ada lagi? Tadi dah. Dia diteruskan oleh anak-anak dia lah. Cuma saya, family saya dah berubah dah tak beli situ lah kan. Sebab mungkin resepi dah hilang sikit lah. Selera dah tukar lah. Banyak memori dia tu. Betul. Okay. So kan, dari segi kata childhood punya style, waktu life waktu childhood tu, macam Kak Raihan ni kan jenis yang yelah kakak sulung, kita tahu kakak sulung memang semestinya leadership dia tinggi. Semestinya leadership tinggi, tak ada lari. Lepas tu garang. Lepas tu yang macam, tapi kakak ada tak macam sifat-sifat yang orang kata nakal dengan kawan-kawan, dekat rumah lain, kat kawan-kawan lain? Panjang lah tak ada lah tu. Ada dah Zora tu. Sebenarnya nak fikir mana satu nak cerita kan. Nakal tu saya rasa biasalah budak-budak. Kalau dia tak nakal tu bukan zaman kanak-kanak tu hilang lah kot saya rasa kan. Saya rasa nakal tu normal lah kot. Tapi yelah, mak pernah cakap macam ni tau. Mak kata dulu masa kecil-kecil dulu kamu ni memang nakal lah. Mak kata kasar pun kasar kan. Mak cakap macam tu kan. Bila jumpa dengan orang kata apa saudara mara yang lain apa semua tu. So dia orang akan cakap macam ni kat mak. Tak apa, kamu ni anak sulung perempuan. Kata tunggu kamu dapat anak lelaki. Ni memang sebenarnya mak dia ulang cerita ni selalu tau. Dia sebabnya memang kalau ikut membesar tu memang macam-macam lah. Sukan tu masuk, gunung tu naik, apa semua macam-macam benda lah kan. Jadi bila ada macam kita pergi program sekolah ke apa, mak jumpa saudara mara ke, dia cakap tu lah Kak Yung tu pergi rombongan ni pula, contohnya macam tu kan. Tapi biasanya mak memang akan cerita balik cerita ni, mak akan cakap macam tu. Itulah dulu dia orang cakap tak apa Ani ni anak perempuan, kamu tunggulah dapat anak lelaki nanti macam mana. Mak cakap macam tu kan. Makcik tu cakap macam tu. Mak pun tak apalah, anak nombor 2 lelaki, adik nombor 2 lelaki. Dapat adik saya yang lelaki ni, adik saya ni tak tahulah, bagi saya dia memang soft lah, soft. Oh lain karakter. Memang lain lah, sampai mak cakap apa lah. Mak cakap mak dapat anak lelaki tapi tetap kamu yang paling nakal.
Tetap kamu yang paling kasar sekali kan. Tapi memang adik lelaki saya ni soft kalau cakap pun kata pun lembut je lah pertuturan dia kan. So memang kata mak tak percaya lah orang cakap macam tu kan. Sampai dapat adik nombor 3. Adik nombor 3 pun lelaki. Lain lah sikit karakter dia dah. Tapi barulah macam tu. Tu dia yang kata nak menunjukkan tu. Yelah mungkinlah kot nakal, yelah kot kasar kan. Nak cakap macam tu masa zaman tu. Mungkin sebab apa-apa saja program sekolah tu semua sibuk nak ikut. Aktif gila lah ni kurikulum. Memang suka aktifkan diri sebenarnya. Tapi lah zaman kita kecil-kecil kita tak faham pun kalau mak tak bagi. Tapi nak juga kan. Rombongan pergi merata-rata Kelantan Terengganu ke apa tak kisahlah nak juga. Satu Usaha apa juga. tu? Apa? Baju uniform Masa time sekolah rendah tak ingat lah persatuan apa. Tapi kalau nak cakap pasal aktif ni sampai kalau kat sekolah menengah masuk sekolah asrama kan. Lepas tu main bola beracun masa tu. Lompat nak ambil bola kaki terpelecok. Bengkak buku lali tu macam ada apa kata satu ketul telur sebiji telur dalam kat buku lali tu memang besar masa tu. Bengkak macam tu. Telefon mak ambil malam tu terus pergi urut. Memang makcik urut tu kena tendang lah kan. Kena tendang ke dinding lah. Ini kena urut sampai 3 kali ni. Tak. Besok pagi-pagi subuh pergi urut lagi sekali, mak hantar sekolah balik pergi naik bukit. Ya memang macam tu lah. Itu sebenarnya. Tak serik. Ya memang tak serik. Urat tu sebenarnya kata sebab ada 2-3 urat masuk di bawah buku lali. Sebab tu dia bengkak macam tu. Kalau kita tak dah. Bagi saya memang tak dah. Tapi yelah sebab lepas kena urut yang first tu dia dah betulkan urat. Jadi sakit dah kurang. Bila sakit dah kurang kita rasa memang tak kira. Sebab dah masuk nama mana boleh. Tak aci kan. Jadi besok pagi-pagi subuh mak pun hantar juga urut sekali lagi. Tak cukup 3 lah. Lepas tu panjat bukit. Mak tak kata apa dah lah mak. Tak terkata lah kot tu lah nak nakal sangat kan. Tapi alhamdulillah lah doa mak pun okey lah. Alhamdulillah sihat sampai hari ni. Macam tu lah kan. Nakalan macam tu lah. Nakalan macam tu. Okey. Haji Juzul? Dia dah ready lah. Bukan. Apa aku dah cakap. Saya ni waktu kecil-kecil lah. Kecil-kecil tu kalau macam Puan Rehan kata lah. Kalau ikut mak cerita tu buah lah. Okey. Kalau ikut waktu umur 3 tahun tu kami duduk di Berak. Berak ni dia tepi main road lah ni Jalan Pegawai. Okey. So satu ketika tu macam mana tak tahu mak kata saya meronot. Orang dah kata meronot lah. Apa tu Orang Perak kata macam kita melinak masuk ikut longkang. Kan kita masuk ikut longkang, kita keluar tepi jalan, tahan taksi, tahan beca. Okey. Nak pergi mana? Nak naik beca. Sahabat. Jadi pakcik beca tu sampai tahap bawa saya naik patah balik lah. Pergi jumpa mak, ni anak kamu keluar ni. Tu kali pertama. Lepas tu mak cerita tak lama lepas tu balik kampung lah. Bila balik kampung, di kampung saya tu ada telaga buta. Telaga tak ada air. Tak ada air. Tak ada air. Mereka tutup lah dengan papan ke apa? Dengan zinc. Zinc. Ya. Jadi kita budak, kita curious lah kan. Ni apa dia kan. Kita naik benda tu, kita nampak melantun, kita lompat lah. Astagfirullah. Lompat-lompat, kita jatuh hantu lah. Dan akhirnya, yang benda last saya buat, yang mak kata menyebabkan dia jadi overprotective kemudian tu, bila saya umur dalam 4 tahun, 5 tahun tu, ayah tengah bawa kereta, tiba-tiba saya nak rasa, kalau buka pintu ni jadi apa? Ya Allah. Pelik-pelik dia nak rasa. Jadi saya buka pintu. Kamu tu golek keluar. Buka pintu memang bila buka pintu ayah tengah corner, pintu terbuka. Nasib baik pakai kasut kan. Jadi kaki kita pam betul lah. So ayah terus berhenti. Dan mak kata itu ialah titik akhir yang menyebabkan dia tak biar saya keluar. Bila saya lepas tu saya ingat saya sampai tahap kawan-kawan di taman panggil saya pondan tau. Pasal apa? Dah buat pondan pula. Sebab waktu kecil buah duduk di Berak. Kemudiannya pindah ke rumah di taman KNK tu. Jadi bila duduk taman KNK tu, bila nak keluar main, mak tak bagi. Waktu main saya, mak hanya akan keluar bagi main pukul 6. Dah kena kontrol lah, dah kena kontrol. Keluar main pukul 6. Kalau dulu zaman kita, mungkin lah pun sama, main bola. Pukul 6 takkan start main bola tau. Dia lambat lagi. Kita akan start main dalam 6.30, 6.40. Betul. Jadi, elok kita nak start main bola, mak tak panggil. Mak hanya berdiri tepi padang bola kan. Mak berdiri sebab rumah saya tepi bola. Tepi padang. So bila berdiri tepi padang tu, kita faham lah. It's time to go back home lah. So balik. Dan benda ni berlarutan sampai saya masuk sekolah menengah. Sampai saya habis SPM, saya tak ada peluang nak keluar rumah lah. Maksudnya, keluar rumah hanya waktu tuition. Tuition pun kakak hantar. Ataupun bila form 4 tu naik motor lah. Tapi naik motor tu pun memang dapat tahu lah. Kalau start nak masuk pekan 5 minit, 10 minit.
Depa kalau lepas pi tuition kalau pukul 5, okey hang naik motor pukul 4.45, 40 hampir Oh. tuition. Lepas tu bila balik dia tahu tuition habis pukul 6, 6 suku mesti sampai. Dah ada dah. Mesti sampai. Dan saya pula dulu tak berani nak orang Kedah kata nak lab lah, nak ponting ke apa sebab ayah ni agak dikenali. Jadi tak berapa nak berani lah. Dan itu memang semenjak sekolah rendah sampai sekolah menengah dikawal rapi lah untuk mak sebab ayah agak sibuk kan. Lepas tu kawan-kawan panggil saya pondan lah. Patutlah. I see. Memang payah lah, saya payah nak keluar. Sekolah menengah, sekolah rendah saya tak pernah ikut rombongan. Orang aktif. Terbalik lah. Terbalik sungguh lah dua-dua ni. Saya tak pernah ikut rombongan. Sekolah menengah saya hanya ikut rombongan sekali saja waktu form 3. Itu pun sebab merayu kat ayah tapi tak jauh. Saya ikut rombongan waktu tu hanya waktu form 3 dulu zaman kita ada kemerahan hidup. Kemerahan hidup. Tanam pokok apa semua. Kemerahan hidup tu. Subjek kemerahan hidup ni cikgu buat rombongan pergi Pagang Pedu. Itu paling jauh lah saya pergi. Ya Allah. Kan? Paling Berapa jauh tu? Oh, jauh sangat tu. Pagang Pedu ada start 40 minit kan. Okay. So waktu form 3 tu kawan-kawan pergi, biasalah budak sekolah Cameron Highland, Penang. Rata-rata. Kita teringin lah. Tapi ayah mak cakap tak boleh sebab hang tak pandai jaga diri. Alasannya adalah yang cerita yang pasal waktu kecil tu sampai ke besar dia tak kisah pergi, dia takut saya buat benda pelik-pelik. So macam minyak motor pun dia bagi, dia buh minyak motor, dia dah target dah. Cukup-cukup. Tak betul. Boleh kata betul. Memang tak lepas. Mak saya jaga saya betul. Ayah saya jaga betul. Hidup saya dah difixkan. So you balik rumah 6.30, 6.45, pukul 7 you siap. You kena pergi masjid. Dia punya pengurusan you tak mau dengar. You tak mau masuk dalam pun tak apa. You duduk di belakang, sandang dekat masjid. Tidur pun tak apa. Ada tong duit. Tong duit masjid. Tabung. Dekat tiang. Kita masuk, kita duduk situ pun tak apa dah, ayah kata. Janji lepas isyak baru balik. Dan ayah lah, dia pula style dah nak tangkap kita. Tadi imam siapa dia? Dia tanya. Kan? Tapi bagus lah, hang memang patuh. Bagus lah. Patuh lah tak, memang. sebab aku kawan tak ramai. Dan nak keluar rumah, tak boleh. Main bola sat sampai kita dah kita fed up. Pukul 6 keluar, 6.30 kena masuk. Buat apa pun main duduk rumah lah. Jadi ulat buku lah. Jadi kawan tak ramai lah. Kawan kata dia pondan lah. Sebab kita pun kulit waktu tu Lah ni pun dah cerah. dah tak kena matahari, jadi cerah sikit lah kan. So dia kata pondan lah. Itulah. Tapi waktu tu Cik Zura dah rasa tak macam memberontak? Biasa kalau kena kurung ni memberontak kita rasa. Tak ada juga. Tak ada. Pasal memang kita tak tahulah sebab walaupun dikawal tapi layan mak tu lain. Saya makan bersuap dengan mak setiap pagi sampai saya form 1. Terutama bulan puasa, kalau sok semua orang bangun kena cuci muka, pakai bedak, pakai elok-elok. Kalau dah muka tidur, saya tak perlu makan. Semua kena bersiap lah. Lepas tu mak akan masak, mak akan suap lah. Memang mak akan suap. Penyayang sampai form 1. Jadi kita rasa waktu tu, dan mak saya pula bila marah, bila pukul ke apa, dia tanya. Lepas pukul tanya, mak pukul hang ni sebab apa? Mak tibai hang sebab apa? Bukan pukul tibai. Bukan sebab apa? Sebab adik buat salah. Yalah, hang buat salah apa? Kita habaklah. Mak sayang tak sayang kat hang? Sayang. Jadi pendekatan dia lain. Saya rasa sampai ke tua lah ni pun, whatever dia buat pun, it's okay lah. Macam tu lah. Memberontak saya tak pernah kot rasa. Dia di pattern macam tu kan. Dia okey lah. Maksudnya diri sendiri pun kata ikhlas dan terima semua benda tu. Ada sometimes kan kadang-kadang tak boleh kan. Sebab mungkin layanan saya dapat tu sama macam adik dapat. Lepas tu kakak saya, abang saya, 3 orang tu duduk hostel. Kita duduk rumah. Jadi layanan tak beza dengan adik. So kita rasa benda tu normal lah dalam family. Itu je lah. Baru tahu. Tapi baguslah benda tu. Benda kadang-kadang kalau terlalu dibiarkan bebas pun bahaya juga kan. Dan benda tu apa saya buat dengan anak-anak lah. So anak hanya dapat keluar macam anak sulung saya itu bila dia memilih untuk masuk hostel. Kalau tidak saya takkan izinkan masuk pi rombongan ke apa, saya tak izinkan. Sebab tu macam anak saya masuk pertandingan pi merata pun, saya akan ambil cuti, saya akan ikut. Sebab macam mana mak buat, saya rasa saya kena buat pada orang. Yelah, sebab method tu kita dah rasa pengalaman yang bagus tu kita. Kalau macam saya pula, apa ada saya bagi anak saya join. Sebab memang mak tu jenis gitu juga kan. Saya ni dah jenis gitu kan. Bila saya ni memang jenis macam tu. Jadi saya macam
Bila anak cakap, Mama ada rombongan pergi Negeri Sembilan. Tak lama lagi lah ni, bulan depan kan. Jadi kita pun tengok lebih kurang ke mana nak pergi, lebih kurang lah. Kontrol tu mesti ada lah kan. Tapi kita pun macam, okey lah pergi. Tapi memanglah masa first time nak hantar nak pergi rombongan tu, hati tu memang sayu lah kan. Sama lah macam first time nak hantar nak pergi sekolah kan. Padahal pergi sekolah je pun. Tapi bila nak pergi rombongan tu lagi sayu lah tengok anak naik bas kan. Tapi macam tu lah mungkin lah. Sebab memang membesar macam tu. Jadi kita sebab rasa kita okey. besar macam tu. Jadi kita biasa macam tu lah. Betul. Macam anak saya baru ni sebelum cuti sekolah bulan 9, dia ada masuk pertandingan buat apps lah di Kuala Terengganu. Risaulah pinggan cikgu. So saya bagi dia power bank. Lepas tu saya pesan dia, tak apalah. Kakak install kakak punya ID dalam handphone ayah. Ayah boleh tengok movement kakak ke mana. Sebab kita tak pernah lepas tau. Jadi walaupun pergi dengan cikgu, kita rasa takut, risau. Yelah zaman sekarang siapa pun tak percaya kan. Tapi saya rasa macam Rehan kata, sebab kita membesar pada kecil, itu contoh yang ditunjukkan oleh mak ayah kita, maka kita akan gunakan pattern yang sama. Gunakan pattern sama. Betul. Pattern yang sama. Dan masa tu pun sebenarnya baru rasa kenapa mak dulu susah nak bagi kita pergi. Sebenarnya baru kita rasa betul sebenarnya susah nak bagi anak pergi. Tapi mungkin sebab kita punya jiwa pun macam tu. Jadi kita okey je lah bagi dia pergi kan. Tapi itulah macam anak Cik Zuru, tak apalah juga. Dia memang pegang anak kita, telefon 10 kali pun tak angkat. Mana tak risau kan, jauh kan. Yalah sebab mak kecil macam tu kan. Tapi cuba juga macam bersabar. Tak apalah, dulu aku pergi rombongan pun tak ada phone pun kan. Macam manalah perasaan mak kan. Jadi kita mencubalah bersabar. Yang ayat anak-anak cukup ingat sampai lah. Ayat tu lah saya ingat sampai lah juga. Ialah, hampa nak pi buat apa? Tunggu cuti, kita pi. So rombongan mana yang anak nak pi dulu, aku akan bawa lah. Kita jom ikut ayah. Kita betul. Tapi kan beza dia orang punya feeling kalau macam dengan kawan-kawan dengan family kan tak sama kan. Semenjak kecil macam tu, jadi dia dah biasa. dah kena, dah train dari kecil. Betul lah. Yelah kalau kecil-kecil bagi bebas, tiba-tiba kita kontrol lah. Dia pun merontak lah. Okay, so tadi kita dah dengar lah pasal masing-masing punya cara membesar macam mana sebagainya. So waktu di sekolah menengah pula lah kita nak dengar. Sekolah menengah still sama ke? Maksudnya still aktif lah. Macam akak memang aktif lah masa sekolah menengah. Dari segi result pula macam mana? Aktif itulah aktif lah. Biasa orang kata aktif. Semua benda nak masuk kan. Sukan nak masuk, nasyid masuk, choir masuk, macam tu lah. Akademik pula. Kalau daripada segi akademik ni sederhana je. Memang sederhana je. Memang yelah kita pun tengok orang naik pentas pun seronok kan. Tapi kita macam tu je lah buat masa sampai belajar tu. Tak adalah pula rasa, tapi tak adalah pula mak macam sebab sederhana ni maksudnya berada pada kelas pertama, tapi nombor di belakang. Kalau duduk kelas kedua tu nombor 1 lah. Dia macam tu. Sampai memang pernah cakap kat mak, mak boleh kelas pertama. Boleh tak minta masuk kelas kedua? Sebab kalau kelas kedua dapat nombor 1 macam tu. Sebab mak kan biasalah mak abang mesti akan cakap, Kak Yung dapatkan top 10 Kak Yung, dapatkan top 10 Kak Yung. Memang jauh lah, jauh panggang dari api lah. Nak dapat top 10. Itu yang bila dah tahu kawan yang kelas kedua tu, kalau macam ni aku nombor 1 ni. Nak minta awak kelas kedua, dapat tunjuk kat mak dapat nombor 1 kan. Macam tu lah. Tapi sampai membesar pun daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah tu memang sederhana je lah. Sekolah menengah pula masuk 2 sekolah. Sudah sekolah. So mula sekolah bersama penuh. Kemudian lepas PMR tu itulah duduk dalam dilema sikit. Kenapa? Sebabnya masa kita sekolah menengah tu, masa tu kita nak pilih bidang apa kan. Contohnya kan. Jadi kita ni anak sulung, cucu sulung. Jadi view tu tak banyak sangat pun. Anak sulung, cucu sulung pula. Anak sulung, cucu sulung. Jadi view tak banyak. Nak sembang dengan mak pak saudara pun masa tu diorang pun masih lagi baru nak berkerjaya kita kata kan. Jadi kita tak ada view tu. Jadi masa time tu duduk sekolah asrama dengan result macam tu, tak dapat masuk sekolah sains. Okey, tapi biasalah dulu-dulu kan dia momok-momok kena nak jadi doktor kan. Macam tu kan. Mak pun cakap kalau boleh anak mak nak ada doktor. Macam kita kan anak sulung kan. Sebab adik-beradik mak tak ada yang doktor perubatan. So doktor PhD ada. Jadi kita pun cakap okeylah try. Tapi memang tak ada lah. Kalau dah dulu. Jadi yang kelas pertama tu biasa rasanya 6A pun susah nak dapat kelas sains. Satu kelas je kan. Jadi dapatlah kelas account masa tu. So masa masuk kelas account tu duduk 2 minggu je kat situ. Kenapa? Sebab abah kan juruteknik. Okay. Tu clash dia tu. Bila abah juruteknik, kamu keluarlah sekolah teknik. Abah cakap macam tu.
Sebab Abah kata dekat sekolah teknik ada fizik, ada kimia. Kemudian ada subjek teknikal. So masa tu ambil elektrik elektronik. So ada subjek teknikal, elektrik elektronik, ada lukisan kejuruteraan kan. Okay. Jadi bila masuk kelas account, dia punya bidang tu satu je. Jadi Abah kata keluarlah masuk sekolah teknik. Jadi bidang tu banyak lagi masa kamu nak cari pengajian nanti selepas ni. Itulah kelasnya. Jadi kita pun ikut cakap Abah kan. Ikut cakap Abah keluar sekolah. Masuk sekolah teknik. Masuk sekolah teknik. Macam tu lah masa zaman sekolah. Sekolah teknik 2 tahun sebelum sambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi lah. Okay. Saya kalau habaq mungkin ramai kawan tak percaya lah. Okay. Saya sekolah menengah dulu, sekolah menengah Kebangsaan Agama Kedah lah, sekolah agama. Okay. Zaman tu kita tak banyak SMKA di negeri. Satu negeri, satu. Oh. So saya masuk sebab ayah nak lah. Sekolah agama? Ya. Macam saya kata, semenjak kecil kan hidup saya terus ditentukan oleh mak ayah. Okay. Saya tak ada choice apa. So ayah kata, adik hang masuk sekolah agama. Tapi waktu tu saya dapat tawaran college lah, College Ustaz Abdul Hamid. Projek bola. So kita jadi dilema lah. Okay. Tapi ayah kata, hang nak main bola kah nak mengaji? Hang pilih saya tu. Dia kata, hang kalau main bola, maksimum 10 tahun, 15 tahun habis. Kan? Kita dengar ayah kata gitu, okey aku mengaji lah. So saya masuk sekolah agama SMG Kedah tu lah. So saya habislah SPM situ. Rehan, saya tak pindah mana-mana. Cuma saya taklah sebijak mana. Sebab kita sekolah agama form 1 form 3 tu semua kelas korang sama je waktu tu SMK tu. Ambil sanawi sekali kot. Tak ambil. Oh, tak ambil sanawi. Cuma waktu form 3 tu PMR tu taklah elok mana. Adalah 5-6 A je. Still cuba nak keluar lah, nak minta MRSM semua. Dapat. Cuma waktu tu ada seorang kawan baik saya ni, dia kata, Zurul, hang nak pergi MRSM buat apa? Baik hang duduk sini. Pasal apa? Hang tahu tak, kita form 4 nanti, budak-budak Kuala Khamat Rakyat akan masuk kelas kita. Ya tak, pasal apa? Comel-comel budak-budak Kuala Khamat Rakyat masuk. Dia buat kan. Baru kan. Lepas tu, tak apalah, aku stay lah. Stay kan. Oh, pasal tu. Stay. Tapi, pasal comel tadi dah. Pasal dah habaq comel. Amboi. Kita tak apa nak elok zaman sekolah tu kan. Tak apa nak elok. Lepas tu kawan-kawan kita gutu, rasa macam gatal sikit kan. Okay, stay. Lepas tu, timbul dilema kedua. Yang sikit tu hang yang define kan. Aku define lah. So, masalah kedua ialah nak pergi kelas mana. Kita, bila sekolah agama ni, kita ada pure science, kita ada accounting, pedagangan, dan juga kita ada kelas agama. Jadi, cikgu suruh masuk kelas sains. Lepas tu tanya kawan, selalu mereka masuk kelas mana? So kawan habaq, Zurul, dia pun mesti masuk kelas Arab. So saya ambil kelas. Serius ambil Arab weh. Betul. Serius lah. Jadi saya masuk form 4 Arab tu. tinggi ni. Ya, saya ambil Arab. Saya masuk kelas Arab. Okay. Ada Arab tinggi, Arab komunikasi, Quran Sunnah dengan Syariah Islamiah. Ya. Dan saya ada subjek elektif lagi perdagangan. Yang paling letak itu. So form 1, form 3 tu saya medium student. Middle student yang tak ada apa median dia. Cuma form 4 tu tak tahu macam mana takdir Allah. Hujung tahun tu saya macam hit. Tiba-tiba menjadi. Yang mana menyebabkan mak bapak saya sendiri tak percayalah. Anak aku boleh naik pentas. Dan cikgu-cikgu tak percaya tau. Boleh naik pentas. Weh, aku naik pentas kok. Tapi aku buat persembahan nasyid. So aku dapat hadiah lah kan. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Dapat hadiah dan juga adalah few subjek yang terbaik. So alhamdulillah lah sejak form 4 tu berubah lah sikit saya punya ni sampai form 5 tu. Alhamdulillah SPM pun agak cemerlang lah. Agak cemerlang. InsyaAllah lah kalau pergi sekolah saya sampai lah tu nama saya ada lah. Untuk tahun tu lah kat itu kan. Tu dapat tak apa yang dicari? Yang comel-comel tu. Betul dapat tapi habis lah kan. Habis dekat tu lah zaman sekolah kan. So bila habis SPM tu dengan keputusan saya dapat tu main dilema baru lah. Kan? So sebab kita kelas Arab. So ayah mengharapkan kita pergi Jordan, pergi Cairo. Pergi sana. Tapi jiwa saya kata zaman dulu kita kata kalau pergi sana balik jadi ustaz. Betul. Saya habaq saya nak jadi ustaz. Jadi saya just minta juga bila BSPN tu saya minta ke Timur Tengah. Saya minta ke US. Lepas tu adalah few choices dalam ni lah. Tu kalau US tu pun ada cerita dia juga minta.
Sebab nak tunjuk kat family kawan saya family konon yang budak saya minat tu waktu tu, aku pandai jugalah. Sebab tu kita US. Banyak strategi dia ni. Dapat lah ni. Dapat tapi tak pergi lah. Dapat tapi tak pergi. Memang nak tunjuk lah tu. Memang Asal betul. dia offer letter Ya. tu dah. Matlamat tercapai nak tunjuk Nak lah. tunjuk aku pandai je. Tapi saya tak pergi lah. Sebab Nak pergi macam mana mak dia jaga tu. betul, bapa saya kata senang je. Adik, hang tak pernah duduk hostel. Hang nak pergi jauh macam mana? Betul. Itulah Lala saya masuk IPT lah. Mungkin next slot akan cerita lah. Ha. Perjalanan saya di IPT pun tak smooth sebenarnya. Han dah buat next tu. Okay. Kan? Tu. Tu je lah kalau sekolah tak kata Hmm. pandai tak pandai mana, cuma takdir Allah berkat cikgu mengajar sama form 4 tu nasib saya berubah lah. Berubah daripada duduk nombor pertengahan hujung-hujung, berubah lah dapat nombor 1 dan saya kekalkan sampai SPM lah, alhamdulillah lah. Bagus lah. Dia ada benda-benda yang mendorong dia. Yang pertama tadi Betul lah. gue tadi. Pushing factor ada lah. Betul. Pushing factor. Pasal Okey. kuih. Tadi pasal mak ni apa jatuh Betul. Kalau kereta dia mak tu. Buka pintu juga. kereta. Dia pasal hak comel-comel. Dia dah tahan lagi dorong tu. Betul. Sanggup orang Boleh tu. boleh jumpa kawan saya tu sampai lot. Memang dia kata hang ni Ha. seorang manusia yang paling tak guna Zurul. Sebab apa kata kan? Hang dapat MSM, hang tak pindah sekolah, hang stay hanya alasan sebab aku kata ada budak comel masuk. Dia kata tapi tak tahu lah sebab kita form 3 waktu tu kan. Ha. So kita terpengaruh lah benda tu. Dan Yelah. abang kita masuk MSM dan kita nampak bahawa bila abang aku masuk MSM, cuti dia tak balik. Dia ikut kawan. Dia kan tak sama kan. Dia punya ni kan. sama. Jadi tak mau kita kesian kat mak ayah. Betul. Kita stay lah. Itu je lah. Sebenarnya tu juga reason Ah, yang kuat tu. ya.